Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Mana sama-sama kita mula kuliah kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan mula ayat kita dalam surah Al-Kahfi lah. Kalau orang ada kitab muka surat 94. Ni kitab lama lah. Kita masuk ayat 28, 29, ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir. Allah dan bersabarlah. Wasbir dan bersabarlah kamu. Wasbir nafsaka dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya bil ghadati wal ashyi, di waktu pagi dan petang, yuriduna wajhah, dengan mengharapkan keredaannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dan terus bersama-sama dengan golongan yang sentiasa bersolat, beribadah dan berdoa kepadanya. Sebab apa ni? Sebab berdakwah orang-orang yang ada pangkat ni payah. Nak berdakwah keturunan yang hebat, yang ada pangkat, yang ada kuasa, yang kaya, yang ada kedudukan. Nak pemimpin ni memang payah dah. Sebab tu Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh wasbir nafsaka, tak bersabarlah kamu bersama dengan orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keredaannya. Jadi walaupun mereka tidak mempunyai pangkat dan harta benda, tetapi mereka tetap mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh Rasulullah SAW bersabar dengan sahabat-sahabat dia lah. Walaupun dia miskin, walaupun dia susah, dia tidak ada kedudukan, tetapi dalam hidup dia, dia nak fikir keredaan Allah. Dia buat benda Allah Ta'ala redha, benda Allah Ta'ala suruh. Itu dia orang miskin, orang tidak ada kedudukan. Macam kita lah. Tak, kita tidak ada mengharapkan apa-apa. Kita sanggup mendengar tak? Sanggup tak mengikut Islam, sanggup mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada kepentingan apa. Kita duduk dalam Islam ke? Kita tak ada kepentingan. Bukan kerana mujuk kerana aku. Tak, bukan kerana mujuk kerana aku. Tak. Aku buat ni kerana keredaanmu ya Allah. Aku nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wala ta'adu aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Allah Ta'ala menasihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan menaikkan sahabat-sahabatnya yang miskin semata-mata kerana ingin merapatkan hubungan dengan golongan yang kaya raya dan berkedudukan. Ingat dah Allah Ta'ala tegur Abdullah, Allah Ta'ala tegur Rasulullah berkenaan dengan sahabat dia yang buta tu. Abdullah Abu Maktum apa dia, sahabat Rasulullah yang buta kan? Ketika Rasulullah berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, tiba-tiba sahabat Nabi hak buta ni mari. Nabi pun tak tahu. Maka Allah Ta'ala tegur kepada Nabi SAW.
Tak, sahabat kamu yang nak hidayah itu lebih baik daripada pemimpin-pemimpin yang memang tidak berhajat pun kepada kita. Konon-konon kita nak berdakwah orang besar-besar lah, ikut kita, ikut Islam, tapi sebenarnya mereka tak ikut pun Islam. Mereka rasa hebat dengan pangkat dan kedudukan dia ada, dia kata tak kisahlah. Tak. Sebab itulah kita bimbang. Kita nak jadi orang kaya yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala beri nasihat kepada Nabi SAW, jangan lupa kepada sahabat-sahabat kamu, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak ada kedudukan, tetapi mereka ini tidak ada kepentingan dalam hidup mereka. Mereka hanya mencari redha Allah semata-mata. Kemudian lagi Allah Ta'ala sebut lagi, turidu zinatal hayatid dunya, turidu zinatal hayatid dunya, kerana mengharapkan perhiasan dunia ini. Percayalah bahawasanya kemenangan Islam itu bukan bergantung kepada harta benda di dunia semata-mata. Sebab tu kita tengok dalam PRN baru ni ya, dari peraturan pilihan raya kita tak boleh benda kat nu kan. Kita jalan saja, betul tak muslimat? Kita salah kalau kita beri benda, salah. Tapi muslimat, di situ Allah membuktikan kepada kita bahawa kemenangan Islam ni bukan kerana harta benda. Muslimat kena yakin tu. Sebenarnya Allah nak tunjuk kepada kita hati manusia ni bukan kita boleh tawan dengan harta benda muslimat, tetapi boleh tawan jiwa melalui jiwa. Sebab sebelum ni kita ada sokmo ziarah, dok kira masa ziarah, dok tahu pitih ada kedok ziarah. Kehebatan, keberkatan duduk dalam gerakan Islam, dalam jemaah Islam. Tak mari mana pitih? Dah ada kerajaan kan ada pitih, tak kadang-kadang pelik dok. Pitih mari mana? Dengan amirahnya buat kerja, dengan anak mudanya kita buat kerja, kita jalan semua. Sebab itulah Rasulullah pesan kepada Allah Ta'ala, pesan kepada Rasulullah, sahabat-sahabatmu yang ikhlas ni, mereka sedikit pun tidak mengharapkan apa daripada kamu ya Rasulullah, cuma mereka mengharapkan keikhlasan. Sebab tu kita buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berdakwah pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ikut Islam pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita langsung tidak ada kepentingan, kita hanya cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia selamat, lebih-lebih lagi di akhirat esok kita nak selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun begitu muslimat, tidak dapat dinafikan bahawa harta benda itu adalah penting dan mustahak. Dan walaupun kata orang Islam ni menang dengan izin Allah, tapi harta benda tu mustahak juga. Kemudian dia kata sebagai buktinya, golongan Islam sendiri pun berusaha untuk mendapatkan harta benda kerana harta benda merupakan alat untuk mencapai kemenangan dan bukannya matlamat utama. Tapi kita ada benda pun untuk Islam. Nah, kesenangan kita boleh untuk Islam, kuasa kita boleh untuk Islam. Kuasa kita boleh ni bukan kerana kita nak kuasa, bukan kita gila kuasa, tetapi muslimat melalui kuasa kita boleh melaksanakan syariat Allah. Sebab tu kita nak memperjuangkan Islam. Bila ada kerajaan, kita boleh buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita boleh buat enactment kanun dan syariah, kita boleh buat belaka kalau ada kerajaan. Sebab itulah kata kuasa pun penting, duit pun penting, tetapi itu bukan matlamat utama dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian muslimat, matlamat yang sebenarnya ialah untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hidup kita muslimat, apa saja kedudukan kita, apa saja posisi kita, apa saja yang kita boleh beri sumbangkan kepada agama Allah, kepada Islam, kepada masyarakat, apa saja muslimat, kita jangan lupa kita meletakkan keikhlasan kerana Allah dan kita nak mendapat keredaan daripada Allah. Mari belajar gitu juga. Kita mari belajar ni bukan semata-mata kita nak penuhkan ruang yang ada. Nak mari belajar ni, Ustaz Zahir saya mari belajar ni, kan saya dok mari siap pula tak ada orang, bukan kerana itu. Tapi matlamat kita ialah nak menuntut ilmu, nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih hidup dah nak muslimat, mati dah buat benda dah. Dak mati rehat. Batu kata Ustaz Zahir dok rehat ke? Dak apa ada masa kita rehat. Dunia ni memang untuk berpenat lelah. Dunia ni tempat kita penat lelah muslimat. Kita kata Ustaz Zahir lengahnya, letihnya, dakwahnya, memang dunia. Tapi bila nak tidur sampai selamanya, bila nak duduk congok selamanya, bila nak nyanda di pokok sampai selamanya,
akhirat esok dalam syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Subhanallah. Dalam kubur saya rehat dah. Sebab tu kematian tu bukan kata orang, kematian tu bukan senyap terus. Kematian itu bermula kehidupan yang pertama di alam barzakh. Kita hidup di alam lain pula. Sebab tu kata kita hidup di dunia ni kerana hidup di akhirat esok. Kita buat sesuatu di dunia ni kerana kebahagiaan kita di alam barzakh. Tak ada benda pun, kita tak harap benda pun, tapi kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Islam itu akan dimenangkan oleh Allah dengan pertolongannya. Asal susah lah. Ya penting buat kerja dengan ikhlas dan mengharapkan keredaan Allah. Bila Allah Ta'ala beri menang, insya-Allah. Wa basyiril mu'minin, kabarkanlah gembira kepada orang beriman. Tak bila nak berlaku kemenangan ni? Wa fathun qarib, kemenangan, wa nasrun qarib. Allah Ta'ala kata kemenangan tu dekat, bila-bila aje. Patut kata tengok tak, Allahu Akbar. Kita patut bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala boleh beri apa saja muslimat. Bila Allah Ta'ala kata menang, menang. Tak, walaupun kita rasa ketar juga ni, tapi alhamdulillah menang. Allah bagi. Siapa tak ada sesa 33-0. Siapa sangka? Oh, Ustaz Zahir sebab orang ramai tak keluar ngundi. Orang ramai tak keluar ngundi tu nak ayat muslimat sebab musabak Tuhan nak beri menang. Tuhan boleh buat belaka. Ya tutup pintu hati orang tak mau keluar ngundi. Tak. Tapi yang rasa bertanggungjawab, yang amanah dengan kehidupan, yang ingin melihat kemenangan Islam itu, mereka akan tunaikan tanggungjawab yang amanah. Sebab bukan orang soal, tapi Allah akan soal esok. Kalau berlaku apa-apa kepada Islam, kalau terlibat kamu yang menyebabkan Islam itu untuk menang, maka kamu akan dipersoalkan oleh Allah. Soalan Allah di akhirat. Dunia ni kok aku kita berasa tau. Kita berasa tak apalah dunia ni aku punya kan. Dunia ini aku yang punya. Merasa. Tapi dunia ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk atas dunia ni bukan duduk saja, tapi pimpin amanah. Laksana amanah. Buat kerja hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Bukan dengan kebendaan. Kemenangan Islam ni bukan dengan kebendaan atau pengikut yang ramai. Pertolongan Allah Ta'ala itu berlaku apabila wujudnya keikhlasan dan kejujuran di dalam diri pejuang-pejuang Islam. Sebab apa Allah khabar gini ni? Allah nak khabar ke Rasulullah. Dan apalah pemimpin-pemimpin besar Quraisy tak beriman pun, tapi yakin kepada Allah Ta'ala perjuangan Islam akan menang sekiranya adanya sahabat-sahabat yang memperjuangkan Islam tu benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku di bulan Ramadan. Orang Islam berapa orang muslimah? 313 orang je. Orang kafir musyrikin berapa orang muslimah? 1000 lebih. Tapi Islam ke kafir menang? Islam ke kafir menang? Islam. Subhanallah. Dah mari mana benang tu? Allah punya kerja. Allah punya kekuatan. Kita tak usah nampak tentera Allah ni hak nampak lah. Tentera Allah ramai lagi hak tak nampak di mata kasar. Subhanallah. Patut kita kena yakin pada Allah. Kita cakap ni kita kena yakin pada Allah. Allah ada, Allah ada. Allah tolong kita dengan syarat kita buat kerja kerana Allah. Dengan syarat kita ikhlas. Sebab tu dalam hidup kita, kita Tuhan uji semua kita. Tuhan uji kita, Tuhan uji kita, Tuhan uji kita. Tuhan uji kita tu sebab apa muslimah? Sebab Allah nak tengok siapa yang benar-benar ikhlas kerana Allah. Hidup dia kerana Allah ataupun kerana manusia. Tuhan nak tengok tu. Kita ingat molek. Muslimat kena ingat molek. Hidup ini adalah ujian sebab Allah nak test kita. Allah nak tengok betul dok mu kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tu. Allah nak tengok mengaku di sisi Allah sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana-Mu ya Allah. Allah nak tengok. Tuhan uji mu lupa pada Allah Ta'ala, jadi memungkir janji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut Allah nak tengok. Jadi muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah pesan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, wala
wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, dan janganlah kamu mengikuti man aghfalna. Allah Ta'ala kata orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, an zikrina, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Allah Ta'ala pesan kita. Allah Ta'ala kata jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah lalaikan dari mengingati kami. Jangan ikut orang lalai. Orang yang tak ikut Allah Ta'ala jangan ikut. Walaupun dia ada kedudukan, walaupun dia kaya, tapi mu tak boleh ikut dia. Sebab apa? Sebab dia kata golongan-golongan kaya dan yang berpangkat itu tidak memikirkan untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Orang kaya tak fikir dah Tuhan. Dia kata harta pun harta aku. Tak, Tuhan uji sikit je. Adalah tak di Malaysia kita ni hok glamour sangat. Kalau orang sebut kau sebut nama dia, kita tak mau sebut lah. Sikit je Tuhan uji. Tak, suami dia langgar alpak, langgar beteng rumah kerana siapa kepunuh banyak. Maka di situ dia marah, dia blebel ke tok lelaki dia, lupa bahawa dia tu isteri kepada suami. Kata uduh-uduh. Nauzubillah. Tu baru Tuhan uji sikit dunia. Dak akhirat lagi yang mu sombong langgar perintah Allah tu, buat maksiat dak, berjoget-joget tu, ada rasa berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awal suami buat punuh sikit je kata, baru memarah sikitnya Tuhan uji sikit je, sudah lupa dah. Sebab tu dah kata orang ni kalau pada Allah dia lupa, manusia lebih lagi. Muslimat tau. Kalau hidup kita ni kita lupa Allah Taala, manusia lebih kita melupakannya. Jadi kena ingat. Mereka hanya memikirkan, muslimat ni orang yang berpangkat, orang kaya ni, orang ada kedudukan yang tidak ikhlas lah. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya untuk menambahkan kekayaan dan kemewahan dunia semata-mata. Allah Ta'ala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mempedulikan kehendak dan kemahuan mereka itu. Nak berdakwah kepada golongan pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah, memang ia tambah, dia tengok sahabat 10 mata je. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat yang ikut Nabi ni ramai orang miskin, orang Islam yang miskin. Sebab apa miskin muslimat? Terpaksa miskin. Sebab apa? Nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, terpaksa tinggalkan harta benda. Orang kaya-kaya pun tak. Tengok Salman Al-Farisi ketika dia nak berhijrah, tak, orang kafir musyrikin tak bagi bawa harta benda. Dia kata, Salman, awak mu kaya, mu nak bawa harta benda mu pergi berhijrah bersama di Madinah. Maka Salman kata, dah kalau aku tak bawa harta aku, mu izin dah aku berhijrah. Pergi ya. Maka Salman pergi berhijrah selas pinggang. Miskin sahabat, susah sahabat. Tak, apa tukang azang tu, nama apa tukang azang tu? Bilal bin Rabah. Miskin, hamba, diseksa oleh tuang dia sendiri, maka dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dah, maksudnya sahabat-sahabat Nabi miskin. Macam kita learning ya. Kaya ke miskin kita? Kaya ke miskin? Allah, beras naik sikit boh, damak. Allah, Ustaz Zahir, sikit mundur. RM47 10 kilo. Dah miskin lah. Kalau kaya naik sejuta pun, alah, RM45 pun bising. Mu bising ya, mu tak ada banyak piti. Dalam bank berjuta-juta. Kita ni dalam bank pun ambil 100 ya, tinggal 50 ya. Maksudnya pengikut Islam ni, inilah di kalangan orang miskin-miskin ni. Dan Nabi kata, makna Allah Ta'ala tegur Nabi ni, pengikut kamu di kalangan orang-orang miskin, tapi mereka ikhlas kerana Allah Ta'ala. Pemimpin-pemimpin yang cakap banyak, cakap solah. Pemimpin yang zalim tu memang dia tak akan ikut kamu. Dah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala kata, wattaba'a hawa, serta mereka mengikut hawa nafsunya. Memang zalim. Ada aku kaya kan, aku pemerintah kan, ikut aku nak buat benda-benda pun. Dah, negeri-negeri hak muda saka aku sangat pada mukamu, aku suka apa salah aku, ikut aku kan. Aku kan pemerintah. Nak kata kan? Allah, Ustaz Zahir nyesal. Nak kata nyesal? Tak apa dunia, tak yang nyesal. Tak yang nyesal dunia. Tak lama mana dah dunia Tak, kita kena ingat, apa saja hak kita dapat kerajaan pun, kalau Tuhan nak guling sekejap je. Tak, Firaun, hebat-hebat Firaun pun mapuh dalam dia Firaun, dalam laut merah ketika kejar Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ada apa?
Ada tukang sedut air laut ke? Tak. Dah Tuhan suruh Nabi Musa buat apa? Idrib bi'asakal bahra. Allah Ta'ala kata pukul tongkat kamu, pukul air laut tu dengan tongkat kamu. Maka air laut tu menjadi katardil azim, seperti gunung-gunung yang besar. Allah, kuasa Allah, kuasa Allah. Tak usah bimbang, tapi kena sabar lah. Kena sabar, kena ikhlas. Dah sampai bila Ustaz Zahid nak sabar? Sampai bila-bila? Tak, kita kena sabar sampai bila hidup ni? Sampai bila? Sampai bila Ustaz Zah? Sampai mati. Sebab kita kan diuji sampai mati. Sebab Tuhan nak letak kita dalam syurga. Yang mana syurga seksa, tak ada susah payah, tiket abuk. Dah saya kata dalam syurga dah, dalam alam barzakh pun tak payah dah. Tak duduk dalam kubur, tapi dibukakan pintu daripada pintu syurga. Bawah syurga tu masuk dalam kubur kita. Mata sayuk memandang. Tu bukan di akhirat. Di akhirat pula hisaban yasira, hisab yang mudah. Subhanallah. Kita yakin kita nak hak tu lah. Yang kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya mereka masuk Islam pun, ni orang ada pangkat, orang ada harta benda, orang ada kedudukan ni, pemimpin-pemimpin besar di kalangan kafir Quraisy, musyrikin Quraisy ni. Allah Ta'ala khabar kepada Rasulullah, kalau dia masuk Islam pun mereka mahu supaya Islam itu mengikut hawa nafsu mereka. Tak, kalau yang masuk Islam pun yang ikut, nak Islam tu ikut dia, nak halal mereka. Tak, nak halal mereka, boleh mari penyanyi yang bergelek-gelek, penyanyi yang telanjang bogel, tutup depan tutup bawah je, bergelek-gelek. Apa nama manusia ni? Kita ni negara Islam ke tak? Oh, janji bukan main negara Islam. Kita ni memang negara Islam. Perundangan kita ialah Islam, agama kita Islam. Islam di bibir mulut. Dalam melaksanakan Islam tidak halal mereka. Tak, bila kerajaan hak nak Islam pegang, haramkan judi, haramkan arak, oh tak profesional. Dah mu kata nak Islam, arak tu kan haram. Arak ni haram, bukan saja orang kerja arak, orang minum arak. Semua yang terlibat nak tanah arak, tanah yang dibenarkan tanah anggur semata-mata nak buat proses arak pun juga haram hukumnya. Sebab arak ni merupakan ummul fawahish. Apa makna ummul fawahish muslimat? Ibu kejahatan. Sebab arak ni dia membunuh, sebab arak dia boleh berzina, sebab arak dia boleh cerai-berai. Besar, sebab tu dia panggil dalam ilmu fiqh dia panggil ummul fawahish, iaitu ibu kejahatan. Sebab tu kerajaan Islam dia kena berserius. Sebab tu Rasulullah SAW bila turun je ayat yang diharamkan arak, Sayyidina Umar terus, sahabat-sahabat terus tuang arak, dok kira banyak mana arak pun bertontor kata orang, berpayang-payang, cuah-cuah belaka. Tak kira dah rugi muslimat tak kira dah rugi. Sebab apa? Sebab Tuhan kata haram, maka haramlah. Ikhlas kerana Allah Ta'ala buat sesuatu. Sebab tu muslimat, Allah Ta'ala kata dah, walaupun dia masuk Islam, dia nak Islam ikut dia, suka hati dia lah. Tak, suka hati dia lah. Aku ada kuasa kan, aku kan kerajaan, ikut aku lah, pitihkan pitih aku, aku pegang. Na'udzubillah lah. Tidak berlaku adil. Sebab tu di antara golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak ialah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni maknanya kena adil lah. Tak, dia sebagai Perdana Menteri, di bawah dia ada berapa? Malaysia ni ada berapa buah negeri muslimat? 14 melintang jalurnya. Tak, adik mana nyanyi lagu? Kita baru pergi sambut merdeka dah. Merdeka hari Sabtu ni hari Malaysia. Kita banyak sangat hari, tapi rakyat kau hari kau teruk. Dah Islam kau hari kau jauh daripada bumi Malaysia ni. Subhanallah. Jadi muslimat kita kena perjuangkan. Tahniah lah. Orang Kuala Terengganu 5-0, Ulu Terengganu pun 4-0. Semua negeri, semua kawasan kita main bola 4-0. Tuan Kuala Terengganu yang juara 5-0. Alhamdulillah. Rasa bangga tak dengan perjuangan Islam? Bangga. Bukan kerana kuasa, tapi kita boleh laksanakan Islam, boleh ajak masyarakat bertakwa kepada Allah. Ustazah nak tu je. Tak, nak tu je. Boleh mengajar sejid surah bala, bebas. Tak mengajar, tak ada orang nak sekat, tak ada orang tanya mu ada tauliah ke tak. Tak payah tanyalah aku ada tauliah ke tak.
Ustazah ada tauliah ke tak Agak-agak ada tau. Dah kalau ustazah kata tak ada, mu nak panggil apa panggil lah. Dah takut sangat tak ada tauliah. Tauliah ada dah si James C. Jadi ya. Dah dapat belajar Mesir, dapat tauliah dah. Hak kerajaan tu memang kena tauliah yang sakut ajaran sesat. Tapi Ustazah Nazil ajar ajaran sesat ke tak? Boleh dengar dalam TikTok mana-mana tau. Kalau ajaran sesat boleh bang lah. Na'udzubillah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi wa kana amruhu furuta, dan adalah urusan mereka itu melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala di dalam ayat ini menjadi prinsip kepada golongan dakwah semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari akhirat. Para pendakwah hendaklah menyingkirkan sikap yang merasakan bahawa kemenangan itu hanya akan berlaku apabila ramai golongan yang berpangkat dan berkedudukan bersama-sama dengan Islam. Jangan kita rasa Islam ni akan menang bila ada orang kaya-kaya je. Bila ada orang kaya-kaya, orang yang berpangkat saja dah. Kita tak usah tengok jauh lah. Kita tengok Islam di negeri kita je. Penyokong-penyokong PAH, penyokong-penyokong Perikatan Nasional, orang mana? Ustaz nak tanya muslimat. Orang kaya ke orang miskin? Orang macam kita ni, orang cawak kita. Muslimat ingat tak sama kita budak-budak dulu? Sama saya budak-budak lah. Orang yang bawa Islam dalam negeri kita ni siapa? Orang kampung bocik-bocik yang hak cawak kita yang hak duduk kita rokok daun, hak duduk kedai kopi Maidan, dang dah. Haji. Hak naik pokok kelapa sawit, hak letak dera. Orang tu lah muslimat. Sebab tu Ustazah ingat semua pesanan Tok Guru ajadi kita. Dia kata walaupun kita terbang tinggi, kita dah berjaya sekarang, kita dah ada kedudukan, kita jangan lupa orang-orang kita, petugas-petugas kita di kampung-kampung yang langsung tidak ada kepentingan dalam perjuangan mereka. Muslimat tengok anak muda sekarang, kebangkitan anak muda. Adakah dia mengharapkan kerajaan tu janji kerja kepada dia? Tak. Tapi alhamdulillah tu dah Islam akan naik bila Allah Ta'ala buka hati-hati mereka yang ikhlas dan melaksanakan Islam, maka Islam itu akan menang. Dah susah. Sebab tu kita ni adalah parti susah. Dah susah daripada dulu lagi. Sebab tu sekarang kita dah kisah susah. Ustazah tak jumpa lagi sehebat muslimat kita yang berjuang. Naik rumah, turun rumah, pergi pakai dok balik. Dok rumah tu gak pakai masuk seminggu sekali berbala freezer je. Nak makan panas. Saya ingat YB Kak Lah dok. Dia ingat dia cerita dia kan. Zaman anak kecek-kecek dulu dia kata tau. Masuk seminggu sekali kat nu tau. Lepas tu bubur siap-siap dalam plastik tu. Kalau gula yang kat 7 buku. Untuk 7 hari, anak nak makan buka je perangak-perangak. Tak ada istilah dok lalu nak makan Sebab apa? Nak kerja masa untuk perjuangan Islam. Muslimat kita pun gitu kok, insya-Allah. Insya-Allah. Sanggup tinggal rumah kerana nak mari menuntut ilmu, sanggup pergi mana-mana dak, subhanallah. Firman Allah Ta'ala di dalam ayat ini, wa kana amruhu furuta. Kerja orang-orang hak tak ambuh kepada Islam ni, golongan-golongan yang tidak ikhlas ni, kerja dia melampaui batas je. Nak Tuhan larang tu nak buat Memang kerja orang jahat gitu. Hak Tuhan larang tu yang nak buat. Bukan dia tak tahu dosa, tapi sombong. Syaitan ni duduk dalam syurga muslimat tapi dihambat keluar syurga. Sebab apa? Sombong. Sebab tu kalau kita ada ciri-ciri sombong ni, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Sebulan dia kata pendakwah hendaklah menyingkirkan sikap yang merasakan bahawa kemenangan itu hanya akan berlaku apabila ramai golongan yang berpangkat dan berkedudukan bersama-sama dengan Islam. Sesungguhnya Islam itu dimenangkan oleh Allah Ta'ala apabila wujudnya golongan yang ikhlas, jujur dan berjuang semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah, bukannya dengan pelibatan golongan kaya dan berkedudukan tinggi dan tidak mahu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Biasa orang sombong-sombong gitu Orang hak gong-gongnya, orang hak ada pangkat, ada kedudukan lah.
Tak, Tuhan beri rezeki sikit sombong. Tak, sombong pada Allah Ta'ala. Tapi bukan kita, insya Allah. Allah Ta'ala sebut apa? Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kepada mereka, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Ikut ia kan? Nah, Allah Ta'ala kata ke Nabi SAW, ikut ia. Dia nak beriman, beriman. Kalau dia nak kafir, teruskan kafir. Tak usah layan sangat. Tak usah layan sangat kepada mereka, sehingga kan tinggal sahabat-sahabat yang ikhlas yang mahu berjuang. Allah Ta'ala menegaskan bahawa tidak perlu bertolak ansur dengan golongan kaya dan berpangkat itu. Mereka bebas memilih sama ada dia mahu beriman ataupun mahu menjadi kafir. Ikut ia. Ikut dia. Allah Ta'ala kata kabur ke Nabi, ikut dia. Dia nak beriman, beriman. Dia nak kafir, biarkan dia kafir. Tidak ada masa bagi Rasulullah SAW hendak melayang permintaan dan kerenah mereka. Sesungguhnya manusialah yang sepatutnya mencari kebenaran. Patutnya kita kena cari kebenaran. Dan sepatutnya dia tu kena cari kebenaran, minta hidayah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Nabi pergi sungguh sangat nak ajak dia. Dia awak tak tahu je. Maksud macam itulah. Bukannya kebenaran itu mencari manusia. Kita nak masuk syurga, kita kena cari jalan-jalan ke syurga. Kita kena beramal untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara dia. Kita nak ilmu, kita kena cari ilmu. Bukan ilmu nak cari kita. Sebab tu Abdul Aziz Abdul Aziz ketika dia panggil ulama tu, dia suruh ajar anak dia mari ke istana dia ajar. Lepas tu Sayyidina Abdul Aziz kata, dia kata tu sahabat yang Ustaz tak lupa nama dia. Dia kata kalau mu nak anakmu belajar ilmu, suruh anakmu mari jumpa aku. Itu dia, sebab nak khabar bahawa mulianya ilmu ni bila kita cari. Tak, kalau orang beri ke kita, kadang-kadang kita tak hargai lah. Macam muslimat turun mari sejik dah. Kadang-kadang nak cari ilmu pun payah kita ni sombong. Tak, kalau kita ada kerja tak apalah. Ni kita tak ada kerja pun duduk je rumah, duduk layan ke TV. Ada program di masjid pun tak boleh nak mari. Sombong kita tau. Kalau kita nilai, Allah sombongnya kita, siapa tak mau mari sejik. Tak, mana IJK menganjur dah program-program di masjid. Kita duduk layan dengan sibuk kita. Tak sibuk pun. Lepas makan nasi nyandar atas kursi ni. Lepas tu sama-sama tengok cerita drama. Gitu je pun. Tak boleh nak mujahadah dah. Kalau kita fikir Allah sombongnya aku tau. Sombongnya kita sebenarnya kalau kita fikir Allah sombongnya aku. Siapa tak berani nak turun kaki, nak lakah daripada rumah tu, mari menuntut ilmu, cari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak royak kita hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu dia kata kalau mereka mahu kepada kebenaran, mereka hendaklah bersama-sama dengan orang yang mencari kebenaran tanpa mengira sama ada mereka itu miskin ataupun kaya. Seseorang ulama musyahid pada zaman dahulu telah diminta oleh seorang raja. Ni Ustaz dah cerita ni. Seorang mujtahid pada zaman dahulu telah diminta oleh seorang raja supaya mengadakan majlis berasingan untuk mempelajari agama di istana kerana tidak sanggup menhadir majlis bersama-sama dengan golongan miskin dan rendah martabatnya. Ulama tersebut mengatakan dengan tegas kepada raja, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ulama kata ilmu itu sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukannya ilmu itu mendatangi kamu. Marilah cari ilmu. Kena-kena orang kaya suku, orang miskin suku belajar. Allah sombong nomu. Tak mau duduk langsung orang miskin. Dah. Kita tengok sekarang pula nak tubuh sekolah orang miskin khusus. Allah boleh terfikir benda gitu dah. Nak tubuh sekolah orang miskin sekolah setempat. Allah siapa hati. Nak asing pagi tu semua. Mu ingat orang miskin bodoh ke? Orang kaya je bijak. Boleh terfikir kadang-kadang nak jaga kemajikan masyarakat. Allah, biar kok kita fikir emosi anak-anak miskin tu. Allah, apa aku tak layak ke duduk sekolah dengan orang kaya? Bukan kaya sangat pun. Tak, kita ni dulu yang istihar kalau 3,000 ke bawah tu gaji miskin lah. 3,000 gaji, 3,000 gaji 3,000 ke bawah miskin. Dah kita berapa ribu sebulan gaji? Tak ada gaji Ustaz Zahid. Allah. Dah mau naik pula beras apa mahal-mahal tu? Kau miskin.
Ustaz Zahir kita beli beras dah 42 ringgit beli kapung. Kita ingat ke beli kapung murah lagi. Pergi Maidin mahal, balik kapung punya kapung memang mahal lagi. 22 ringgit 5 kilo beli beras jati batik. Dah kali 10 kilo 44 ringgit. Subhanallah. Dah gas pula habis. Ayam pula. Allah. Dah ayah nega musim mak pakai tidur belaka rumah. Dah nak jual nasi lemak 4 hias bungkus pagi. Allah. Zalim dak. Allah. Siapa tahu tu nilai duit kita jatuh merudum. Apa jadi gini ni? Nilai duit jatuh. Lepas tu jadi gini. Lepas tu jadi murah belaka tu. Lepas tu orang kata kalau ada piti beli emas. Dia nak beli emas mana? Ustaz Zahir nak beli beras pada lepas. Sia muslimat. Kanu buat kutu kat ni. Buat kutu 5 ya sehari. 5 ya sehari kau mana? Ustaz Zahir tok laki kita 30 ya je sehari. Sia ke rakyat hak susah. Siapa hak susah? Ada Pak Ustaz Zahir ni kaya belaka. Kaya jiwa. Pitih ni kalau ikut layar tak ada sama. Tapi syukurlah nak orang muslimat ni akibatnya munak sangat pada muka. Yang mu pakar sangat tu apa? Ha tahu, lebih dah. Kalau kita tak pakar Ustaz Zahir, sebab tu Allah Taala kata musibah ni orang baik kena, orang jahat kena. Tapi yang bezanya orang baik mati masuk syurga, orang jahat mati masuk neraka. Nak elak daripada musibah Allah boleh? Tak boleh. Orang jahat malaikat kata hang mampu belaka orang baik, malaikat kata lari. Dah nak lari, bila malaikat kabur lari belaka orang beriman, orang kafir hak dulu kali lari. Nak rayak ke mak muai. Tapi tak apalah, yang penting iman dan keikhlasan itu. Mati lagu mana pun, mari tsunami bong sapu bersih. 33-0 tsunami mari sapu bersih. Tapi insya-Allah hak ada iman, hak ada keikhlasan dalam hati, insya-Allah selamat. Hak tak ada iman, hak ada maksiat, masuk neraka dulu. Nauzubillah. Sebab tu pentingnya Allah Taala kata kita kena cari kebenaran. Dah, kebenaran tu mesti kita kena cari, ilmu itu mesti kita kena berkorban untuk mendapat ilmu. Oleh kerana itu kalau kamu mahu kepada Islam, maka hendaklah kamu mencarinya dengan hati yang jujur, ikhlas dan tunduk kepada Allah Ta'ala, bukan dengan cara mengadakan majlis berasingan dengan golongan tertentu sahaja. Saya heranlah orang kaya pun. Kaya belum tentu ke syurga, miskin belum tentu ke neraka, tetapi keikhlasan kita akan menentukan ala tuju kita, sama ada kita ke neraka atau ke syurga Allah. Yang penting kita hamba Allah, taat kepada Allah, ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah, jaga iman, jaga Islam, jaga amal, jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita sesama manusia, insya-Allah. InsyaAllah tempat kita selayaknya. Allah tidak menzalimi hamba-hamba dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah turunnya ayat ini yang menegaskan bahawa kebenaran itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia bebas memilih sama ada Islam atau kafir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sedar dan insaf akan kesilapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus pergi berjumpa dengan sahabat-sahabatnya dan bersabda, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati min amarani an asbira nafsi ma'ahum. Bila dah turun ayat ni barulah Nabi tersentuh. Allah, aku ni duk cara ke pemimpin-pemimpin Quraisy, hak tak mahu ikut Islam, siapa tinggal sahabat-sahabat aku yang ikhlas. Maka turun je ayat ni, Allah Ta'ala kata, wahai Rasulullah, ikut dia. You nak beriman, you tak mau beriman, sodoh. You nak beriman, you nak kafir, biar dia kafir. Maka Rasulullah pun baru sedar. Allah, dia pun pergi dekat sahabat dia, you ucap tak dekah,
Dia cakap alhamdulillah, Tuhan yang tidak mematikan aku sehingga dia memerintahkan aku supaya bersabar bersama-sama dengan beberapa orang daripada umatku. Bersama-sama dengan kamulah aku hidup dan bersama-sama dengan kamulah aku mati. Hadis riwayat Tabrani. Subhanallah. Kadang-kadang kita gitu juga. Duduk nak layan Ustaz Zahir, bila lah kita nak sedar dah orang mari sejik ni, orang gitu-gitu dah dia, bila dah nak mari ikut dia. Dah kita ajak dia tak mau mari juga. Ada sama alasan. Siapa bila alasan tu? Hatta famulaqi, siapa mereka bertemu dengan Allah. Mu baru tahu. Ada orang ajak nanti dulu. Susuk Israel datang memanggil. Padahal baru tahu. Kita ni kalau tak belajar muslimat, amal kita setara tu je, tak ada perubahan. Kita takut pada Allah pun takut gitulah. Tapi kalau kita belajar, kita baca ayat-ayat Allah subhanallah, kita akan bertambah takut kita, gerung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kerdilnya diri kita ni. Kalau dak belajar gitulah je. Dulu kini dan selama-lamanya tak berubah-berubah. Rumah tapi sejik pun nak mari sejik tu berkira. Sebab apa? Sebab Allah halang dia daripada hidayah Allah. Hak tu hak mahal. Oh, kita ingat apa Ustaz Zahir dia dok mari, apa tak mau mari. Mungkin dia nak mari juga tapi Allah halang. Dah sebab mu berkira sangat dengan Allah Taala, maka Allah Taala halang. Ha dak payah gigi ah. Duduk di rumahmu sampai mati. Bekel ni Ustaz. Dak bekel nak kabur. Sebab Allah Ta'ala pun tegur Nabi Muhammad ikut dia. Dia nak beriman, dia tak mau beriman, sudah. Biar kita dengan sahabat yang ikhlas. Hak mari ni hak iya. Bukan marah hak dak mari sebab ada kerja, dak. Hak ni hak nila je mari. Hak nak duduk rumah situ ah. Dak habis-habis duduk dapur. Ha blebel sikit. Tengok kanu tu. Saya tengok mari kanu sihat dah, dak sihat dia kata. Itulah nak rakyat. Bila Allah Ta'ala pilih kita, insya-Allah. Inilah muslimat-muslimat yang dipilih oleh Allah. Jangan kita berkira sangat. Biar kita mati dalam keadaan kita mencari redha Allah. Dah kita tak ada benda lain dah. Nak wibiti sedekah semua tiap-tiap hari tak ada piti. Main mahal belaka ni Ustaz Zahir. Lepas-lepas makan je. Duit-duit channel habis tu baik. Duit-duit tabung haji anak habis dia ambil. Dia ambil sama ki benda. Ki beras naik, ikan naik, ayam naik, telur apa tak ada. Dak viral dalam FB. Siapa ada ketahui ada jual telur. Nak buat kek tu, nak nega, nak cari selesai dua. Dah saya tanya orang kampung saya muslimat tu, dia buat nasi. Dia jual RM1.5 sebuku nasi dagang, nasi lemak kuku kan. Saya kata Kak Man naik lagi nasi. Dak naik lagi dia kata, tapi semua barang naik. Siang kau orang kampung Ustaz. Dah siang pun. Dak kan kita nega tak ada untung selesai. Adat niaga kena cari untung tu kan nak muai. Biarlah Ustaz Zahir nega pun dak ya hutang apa pelawak. Tujuan kita nega, kita nak pendapatan. Tujuanmu kalau mu nega saja beli 40 riyal gak jual dapat 40 riyal, baik mu tidur muslimat eh. Dia gua nak mak muai. Ha angguk iya dah tu. Allah, saya tak tahu nak kata apa. Batu nak kata buat program pun tak usah mikir banyak-banyak lah. Nak buat cabut tambah tubuh pun kat Noi, kita beli beras je RM5 seorang, 5 kilo seorang. Betul tak Kak Noi? Beli beras beli minyak, buat cabut tambah tubuh. Kalau kita rasa ada banyak biti, buat program cabut tambah tubuh benda, minyak. Lepas tu berhayang sikit ayam frozen. Dah yang mikir benda lain dah lah ni. Mari saya program Masjid Tapu. Alhamdulillah. Muslimat cawangan dia. Buat hadiah benda, beras 5 kilo, minyak 5 kilo. Dah jadi tu. Lepas tu beri gula. Gula pula tak ada. Allah sakit sungguh, la ilaha illallah. Saya kena masak air gula di sekolah. Nak gula 5 kilo je mak muai. Anak kata, Mi tak boleh beli gula banyak 2 kilo. Dah sudahlah. Abah pergi beli gula pula lepas isa. Tak boleh beli banyak gula, sekilo je tak boleh. Lepas tu kedai tu beli 2 kilo. Cukuplah 5 kilo. Masaklah air gula saya di rumah. Siapa setara tu rakyat nak makan hari yang pun. Siapa setara tu jadi mangsa kita kepada pemimpin yang zalim. Dah teranu Ustaz Zahir. Apa jadi gitu kok dah? Pusat air kandungan pun. Siapa setara tu nasib rakyat sekarang dah. Allah. Kita ingat ke kau jadi senang, tapi rakyat kau susah. Subhanallah muslimat
Jadi sabarlah. Sebab tu kena sabar, Nabi kata sabar. Allah Ta'ala kata sabar. Wasbir nafsaka. Kena bersabar bersama mereka yang nak kepada Islam. Biarlah kita susah apa. Dunia ni susah sikit je baru. Dunia ni susah sikit baru. Kau susah akhirat, siapa nak tolong? Siapa nak tolong kita susah akhirat? Hak ni yang tolong kita ni. Sebab kita sabar dengan dunia yang menyusahkan kita ni, rupanya kita dapat bahagia bila kita mati di alam barzakh. Subhanallah. Ini Tuhan nak uji kita. Tapi berapa orang yang boleh bersabar? Muslimat kena ingat molek Jadi muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, golongan-golongan kafir itu utamanya dari kalangan yang berada dan berpangkat akan melakukan kejahatan kepada orang Islam. Ni perangai orang kafir. Perangai orang kafir, harbi lah, kafir zimmi dak. Kafir harbi ni kafir yang patut kita perang. Kita boikot dia. Kita tak sokong dia, kafir harbi. Kafir zimmi dak apa? Sebab dia sokong Islam. Tak, dia bersama dengan kita. Dia suka Islam, dia ikut kerajaan Islam. Golongan-golongan kafir terutamanya dari kalangan yang berada dan berpangkat akan melakukan kejahatan kepada orang Islam semata-mata kerana golongan Islam tidak mahu tunduk kepada kemahuan mereka sebagai membalas tindakan mereka. Allah Ta'ala berfirman, inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradiquha. Jangan bimbang, sesungguhnya kami akan sediakan bagi orang-orang zalim itu nara, api neraka. Apa mu sombong, mu zalim kepada orang-orang Islam yang lemah, yang tidak ada kuasa. Kita penduduk dunia berapa bilion? Berapa bilion? 8 bilion. Penduduk dunia 8 bilion. Dah beriman berapa bilion kat Nong? 2 bilion. Dan negara Islam sentiasa ditindas. Betul tak? Orang Islam di Palestin ditindas. Orang Islam di Yaman ditindas. Kena tindas semua orang Islam. Tak apalah. Tak apa. Allah Ta'ala kata tak apa. Inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradiquha. Allah Ta'ala janji dah. Jangan bimbang. Tapi kena sabar. Sesungguhnya kami akan sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang mengepung dan mengelilingi mereka laksana dikelilingi oleh kemah. Allah Ta'ala akan berjanji dah. Golongan Islam tidak perlu bimbang kerana Allah Ta'ala menyediakan sesuatu untuk orang-orang yang zalim tersebut, iaitu api neraka yang mengelilingi mereka seperti kain kemah yang mengelilingi orang yang tinggal di dalamnya, iaitu ataupun seperti kota yang mengelilingi penghuninya. Allah Ta'ala kata tak apa. Tak apa. Mu zoling sangat. Mu tidak beriman kepada Allah. Mu buat zoling kepada orang Islam. Seesok mu rasalah kamu akan duduk dalam api neraka. Yang dikelilingi kamu tu api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibarat kata macam Allah Ta'ala buat perumpamaan, orang duduk dalam kemah. Tak, dikelilingi kemah kan? Keliling tak? Gitulah. Allah Ta'ala janji dah. Tapi kena sabar dan kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita sebut lagi sekali lagi, wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhal yashwil wujuh. Dan tidak mereka meminta minum, ni ahli neraka ni. Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan muka mereka. Subhanallah. Golongan yang dicampakkan ke dalam neraka ni, jika dia meminta minuman apabila berada di dalam kepanasan dan dahaga yang amat sangat, mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, na'udzubillah, yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman untuk ahli-ahli neraka. Bayangkanlah muslimat, betapa panasnya besi atau tembaga yang amat keras dipanaskan sehingga menjadi cair, lalu dijadikan minuman untuk mereka. Subhanallah. Ini tak dahaga apa sifat manusia dahaga, tapi bila dahaga mereka diberi air panas seperti air panas yang mendidih seperti kata orang cairan tembaga. Allah Subhanallah. Ni hak Allah khabar ni kita bayang ni tak sama lagi macam hak sebenarnya muslimat. Tak pernah terlintas pun. Macam kena syurga lah kita terbayang nikmat syurga gitu tapi tak terlintas pun. Nabi kata syurga ni mala ainun ra'at wala uzunun sami'at.
wala qalbin, dia kata wala khatar fi qalbil bashar. Syurga ni Nabi sifatkan mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas pun di hati kita gambaran syurga. Dah kita lintas Ustaz Zahid, kita baca Quran, kita tengok syurga-syurga, kita bayang nikmat gitu, tapi hak sebenarnya lebih berganda-ganda nikmatnya. Begitu juga azab neraka, lebih berganda-ganda azab neraka hak sebenarnya. Na'udzubillah. Lepas tu sabar muslimat, sabar dan ikhlas dalam kehidupan kita, dalam kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum meminumnya, cairan tersebut telah menyambar muka mereka sehingga menjadi hangus. Tak minum lagi pun dah panasan ni sampai hangus muka. Allah, wallahu musta'an. Ini merupakan perbandingan semata-mata muslimat. Hakikat yang sebenarnya adalah lebih dahsyat daripada itu lagi. Bi'sal syarabu wa sa'as murtafaqqa. Allah Ta'ala kata itulah minuman yang paling buruk dan tempat beristirahat yang paling hina. Na'udzubillah. Mereka membina tempat berehat yang baik dan istimewa semasa di dunia. Di dunia mu sombong, mu dapat mahligai, mu kaya, mu zalim, mu ada kuasa, mu tembak orang ni, mu buat macam-macam tau. Kuasa yang kamu ada, manakala di akhirat kalau Allah Ta'ala kata kamu ada, Allah Ta'ala menyediakan tempat berehat kepada mereka, iaitu neraka. Na'udzubillah. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat beristirahat. Wallahu a'lam. Jangan bimbang muslimah, ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tempat yang terbaik adalah untuk orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh baca lah lagi kitab. Tak, lepas tu saya kata kita kena baca sekitab je kan. Tak dah nak baca 2 kitab. Jadi insya-Allah muslimat kita doakan sabar. Jadi istimbat yang kita dapat ambil pada petang inilah, kita kena bersabarlah menghadapi kerana manusia. Orang hak nak ikut mari ya. Tak, muslimat dah. Orang hak nak ikut kita mari ya. Orang hak nak dengar sejik mari, orang nak hak tolong menolong mari. Orang hak tak ambil tu biar. Allah Ta'ala kata begitu. Biar Muhammad, wahai Rasulullah, biar. Orang hak kafir nak beriman, biar dia beriman. Kalau dia tak mau beriman, tak semasa. Begitu juga orang beriman dah. Macam kita orang beriman dah tau. Beriman dah, tapi malah belajar dengar, ikut dia lah. Tapi sampai masa esok, dia tahu balasan di akhirat. Sebab dia tak laksanakan amanah beragama ni. Sebab menuntut ilmu wajib muslimah, bukan sunat. Allah Nabi sebutkan, tak, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu tu wajib. Begitu dah tu, tidak semestinya dak mari sejak dak menuntut ilmu, tengok TV. Betul tengok TV, tapi dak sama kita ambil daripada guru-guru kita. Dak berhadapan belajar, turun rumah dapat pahala lagi, duduk bawah naungan malaikat lagi, Allah beri hidayah lagi. Subhanallah, banyaknya keberkatan kita berada di dalam majlis ilmu. Subhanallah. Jadi kita setakat ni dulu. Dah, Ustazah buka soalan lah. Takut muslimat nak tanya. Dipersilakan sedua soalan. Ya? Nak tutup dah. Takut. Okeylah. Jadi kelas buat pewangi kereta. Yalah pewangi tau. Mari sound sini dengar sikit dengar. Menuntut ilmu melalui TT ni okeylah, tak apa dah juga dah, sebab kita okey dah, khabar dah, faham dah. Jadi insya-Allah lah. Ada orang tanya, Ustaz Zahid, menuntut ilmu secara TikTok ni macam mana? Okeylah, sebab kita dah korban masa untuk bersama ni. Jadi insya-Allah muslimat, Ustaz Zahid minta maaf banyak dengan muslimat, istiqamah lah. Tak panggil lagi orang-orang mari. Bukan Ustaz Zahid saja, ngajar orang lain pun. Kita meramaikan sebab kita kena mengisi kemenangan yang ada. Kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kesedaran di kalangan masyarakat kita, biar rasa seronok nak menuntut ilmu. Kita tak rugi insya-Allah. Dunia kita bahagia, akhirat lebih kita bahagia di
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu adalah kekurangan diri Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutuplah kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hah? Ada apa dah? Tutup dah. Allahu Akbar. Subhanallah. Waalaikumsalam.